الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla setinggi-tinggi kesyukuran. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah itu menjadikan kita ini hamba Allah yang bertakwa, kerana di dalam banyak darajat ketinggian manusia ini yang kita kejarnya ialah ketakwaan. Namun untuk sampai kepada ketakwaan itu, dia tidaklah semudah ABC, kan? Dia memerlukan pengorbanan yang besar, dia memerlukan kesungguhan untuk kita sampai kepada peringkat ketakwaan. Kerana kehidupan di atas muka bumi ini memang Allah Ta'ala akan datangkan pelbagai bentuk ujian, kesenangan, kenikmatan, kesakitan dan segala-gala apa yang berlaku kepada diri kita, semuanya itu dinilai sebagai ujian. Bagaimana cara kita melayani ujian tersebut? Kalau nak diceritakan tentang malasnya kita, maka semua orang malas pada waktu sekarang ni, baik duduk kat rumah, kan? Lebih sedap dan selesa, kan, duduk kat rumah, tidak ada apa-apa gangguan dan seumpama je lah. Kita rasakan, kita rasakan. Oleh yang demikian, kehadiran kita ke surau ini ataupun ke rumah Allah ni tak lain tak bukan kerana untuk kita membersihkan dosa-dosa kita, dan kita nak mencari satu kehidupan yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Dan di antaranya lagi untuk kita sampai kepada peringkat ketakwaan, ketika mana Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang merasakan dirinya ada iman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya ayat ini sampai, turunnya ayat ini ketika itu mereka ataupun orang-orang Islam telah pun ramai memeluk agama Islam daripada jahiliyah, daripada kafir, lalu berpindah, kan, peluk kepada agama Islam. Peristiwa ini berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Dan bila kita melihat sekutu ayat ini, maka kita akan dapati bahawa Allah Azza wa Jalla bagi peringatan kepada orang-orang yang telah pun beriman, kepada kita lah maksudnya, kan, kepada tuan-tuan, puan-puan dan ibu-ibu, ayah-ayah, termasuk ustaz. Wahai orang-orang yang merasakan diri dia tu ada iman. Macam mana tuan-tuan kita nak tahu yang kita ni ada iman? Kalau sekadar, kan, sebagaimana yang ustaz terangkan kepada tuan-tuan sebelum ini maupun di mana-mana masjid dan surau, kalau kita perhatikan kembali, kan, macam mana kita nak rasa kita ni orang yang ada iman? Pertama kita akan tengok tentang diri kita, kan, bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kena ada pembuktian. Bila bukti itu kukuh, bukti itu cukup, maka menunjukkan bahawa betul dia ni orang yang beriman, kan. Macam sebagian orang dia kata dia pandai masak, kan. Kalau sekadar dia cakap dia pandai masak, dia tak try pun lagi, kan, masak tu. Jadi maknanya dia tak mampu nak membuktikan lah yang dia tu pandai masak. Kan sekarang ni orang banyak sembang kari, kan. Dia sembang tu berlega-rega, tapi buatnya tak ada. Maknanya tak ada bukti lah maksudnya, kan.
Jadi ni kita melihat semua itu bila Allah sebut begitu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang merasakan dirinya itu ada iman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna takwa? Yang orang selalu sebut ketika khutbah Jumaat yang tuan-tuan dengar tu, kan khatib sebut, kalau katalah tuan-tuan sekarang ni umur dah dekat 60 tahun ataupun 50 tahun, berapa ribu kali dah tuan-tuan hadir solat Jumaat, dan tuan-tuan langkahkan kaki masuk ke dalam masjid nak solat Jumaat itu, tuan-tuan kedengar khatib sebut kalimah tersebut. Dan kalau khatib tak ingatkan tuan-tuan tentang perkataan itu, maka khutbah Jumaat itu tak sah pada hari itu. Kalau tuan-tuan berumur 40 kali, bayangkan daripada umur 15 tahun sampailah kepada usia tuan-tuan nampak masuk ke 40 tahun, ribu kali, kan, beribu kali telah pun mendengar kalimah tersebut. Adakah kehadiran kita ke masjid dia sekadar menjadi satu formaliti, kan? Formaliti maknanya benda-benda yang biasa-biasa, memang menjadi rutin. Rutin maknanya bila lapar tuan-tuan makan, kan, sakit perut pergi tandas, bangun pagi mandi, rutin, benda-benda yang rutin. Kalau sekadar menjadi rutin, dia tak mendatangkan apa-apa impak, memberi kesan kepada hati kita, maknanya kita ada masalah yang banyak dekat situ. Sebab ayat ini Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ada iman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Makna takwa ini kan macam-macam lah, kan, ulama bahaskan. Ada di antaranya yang ustaz suka lah, di mana Ubay bin Ka'ab, kan, dia jumpa dengan Umar Al-Khattab. Biasa tuan-tuan dengar, Umar Al-Khattab masa ketika itu dia menjadi khalifah. Umar menjadi khalifah dan Umar tanya dekat Ubay, kau pernah dengar tak perkataan tentang takwa ini daripada Nabi SAW? Lalu apa kata Ubay? Ditanya balik kepada Umar, Umar, kau ketika mana kau berjalan, kan, dekat tempat-tempat yang ada benda-benda tajam ataupun duri, bagaimana cara engkau berjalan ketika itu? Maka Umar kata, aku akan pastikan kaki aku ini tidak terpijak duri tersebut. Jadi itulah maksud yang dikatakan dengan ketakwaan. Faham daripada peristiwa antara Sayyidina Umar ibn Khattab dan Ubay itu, maka kita akan dapat simpulkan bahawa takwa ini ialah pada segala aspek dalam kehidupan kita. Daripada bermulanya kita bangun tidur sampailah kita nak tidur balik, segala-galanya itu kita akan lakukan dengan penuh teliti, kan, dengan orang kata apa, dengan itqan, dengan bersungguh-sungguh, dengan berhati-hati dalam setiap perkara yang hendak kita lakukan. Itulah maknanya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan sebagai seorang muslim. Keduanya selawat dan salam kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana terdapat beberapa asar yang menceritakan jika satu majlis itu tidak disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu ialah majlis yang busuk, majlis yang kotor, kan? Mudah-mudahan majlis kita ini, majlis ilmu ini diberkati, dirahmati, diturunkan limpah kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla ketika mana kita berada di dalam majlis ini. Tak lupa juga kepada para sahabatnya yang berjuang membawa risalah agama sehinggalah sampai kepada kita, dan kita boleh nikmati agama tersebut tanpa ada sebarang halangan dan ancaman. Pengikut-pengikutnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, sihat wal afiah segala-galanya. Ada yang bawa balik pada haji? Tak ada ke? Ada dah sampai dah? Sudah. Tuan-tuan okey ke tak okey? Okey, kan? Boleh nampak ustaz kat depan ni? Nampak, kan? Biasa di surau ni tempat sejuk, tuan-tuan, kan? Tempat orang beriman, kan? Sejuk, kan? Lalu tinggal ustaz je kat depan ni, kan? Ada yang bawa balik pada haji? Tak ada, kan? Ke belum sampai lagi? Belum lagi lah. Baiklah. Alhamdulillah,
yang nampak dalam dalam media sosial, dalam TV pun ada nampak kereta penerbangan yang pertama tu telah pun sampai kan, telah pun mula mendarat di tanah air kita ni lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka mendapat amalan ini haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan setiap hari ni ta'abbud kan. Kita melakukan amal ibadah setiap hari. Maka apakah kesan ibadah tersebut kepada diri kita? Ibu-ibu yang ayah melakukan solat maghrib sebentar tadi kan, 3 rakaat. 3 lah solat maghrib ke 4? 3 ni, 4 bukanlah tu. Tuan-tuan lakukan 3 rakaat tadi, apa setelah melakukan ibadah tersebut? Apa kesan pada diri kita, ataupun dia sekadar menjadi satu perkara yang biasa, yang rutin untuk kita setiap hari sebagai seorang Muslim, sehingga nikmat kita melakukan ibadah itu dihilang. Tapi bila tak buat, kalau kita tak solat maghrib, contoh kan, tuan-tuan lewat ataupun tuan-tuan tinggalkan solat maghrib, rasa hati tak sedap. Tapi bila melaksanakan solat maghrib, contohlah satu ibadah kan, tuan-tuan lakukan solat maghrib tu tadi, maka tuan-tuan rasa macam tak ada apa-apa. Ustaz cerita kat ibu-ibu ayah kan, bila kita melihat mu'allaf kan, ada beberapa orang mu'allaf, kita nampak setelah dia mempelajari ibadah solat, maka kita nampak walaupun solat yang dilakukan itu nampak compang-camping kan, nampak macam tak berapa kena angkat takbirnya kan, tangannya letak pun nampak macam canggung kan, letaknya pelik, ada yang tertukar. Tetapi Nabi tuan-tuan, hati dia kan, kesan saat dia mengangkat takbir yang pertama itu, Allahu Akbar kan, dia dapat merasai dekat dalam diri dia kan, bahawa Allah Azza wa Jalla itu memang benar-benar wujud, dan Allah mengetahui akan tentang diri dia. Maka kita melihat solat dia, walaupun dalam keadaan banyak yang tak betul, tapi hati dia berkualiti ketika dia melakukan amal ibadah. Bila kita perhatikan begitu, maka ustaz ni kita tanya kan, aku ni solat macam mana ni kan. Kita tengok dia yang mu'allaf saat dia melafazkan syahadah, kemudian ditunaikan ibadat solat, dalam keadaan solat tu nampak macam tak berapa sempurna, tetapi ketika dia solat, kita nampak dia mengeluarkan air mata. Selesai solat, dia jumpa kita, dia rasa, ya Allah, dia rasa lapangnya hati ni ustaz, rasa tenang sungguh hati ni. Tuan-tuan, solat maghrib tadi tu habis, tuan-tuan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak rasa tenang kat hati? Ke rasa serabut? Tuan-tuan rasa macam mana solat tadi tu? Kalau tuan-tuan tak ada rasa apa-apa, tak ada ustaz, manis pun tidak, masin pun tidak, tawa pun tak ada rasa apa-apa kan. Tuan-tuan tuan-tuan cuba perhatikan balik solat tuan-tuan tu, dan tuan-tuan cuba fikir balik kan, kenapalah solat aku ni jadi macam ni, sehingga dia tak boleh mendatangkan apa-apa kesan pada diri aku. Ini perkara ketika mana kita lihat balik. Sebab itu, bila mana orang yang datang melakukan ibadah solat, bukan tuan-tuan lah kan, orang melakukan ibadah solat, dia habis je solat, dia keluar je daripada surau ni, dia melakukan kembali dosa-dosa, maksiat-maksiat tu dia buat balik kan. Dia macam seolah-olah dia datang solat ni, dia cuma sekadar macam makan pagi dengan makan tengah hari, kemudian dia pulang. Jika itu yang berlaku, sebenarnya hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Dunia terlampau banyak masuk ke dalam hati kita ini, sehingga kan ibadah solat yang Allah Ta'ala sebut kan, orang-orang yang menunaikan ibadah solat ini kan, dia akan cegah diri dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Aqimus solat kan, ibadah solat yang dilakukan itu sepatutnya dia mampu mencegah diri dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau tuan-tuan lakukan ibadah solat, dan ketika mana tuan-tuan nak
ada melakukan maksiat ataupun dosa, nak lakukan, hati tuan-tuan akan rasa tak tenteram. Boleh katakan majoriti bila kita baca buku-buku dan kisah-kisah, mereka yang pada peringkat awal untuk melakukan dosa, maksiat ni kan, peringkat awal hatinya akan rasa serba salah. Hatinya ada rasa benda yang tak kena. Semua, termasuk ustaz, termasuk tuan-tuan dan perempuan. Tapi bila dia lazimi, dia biasakan diri dia dengan dia melakukan maksiat tersebut, lama kelamaan dia rasa benda itu biasa. Hati dia tu tak mendatangkan apa-apa kesan pun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa gelisah, tak ada rasa apa-apa. Dia buat aja seperti biasa, seolah-olah benda itu macam tak mendatangkan bahaya kepada diri kita. Sebab itu, bila almarhum Dr. Sa'in Hawa tu, bila diletakkan tajuk yang pertama kan dalam kitab dia tebal kan, lebih kurang 800 muka surat, 700-800 muka surat yang pertama, dia letakkan bab yang pertama as-salah. Bab yang pertama as-salah. Dia kata manusia kalau dia nak betulkan diri dia kena betulkan dulu ibadah solah. Kalau dia tak betulkan ibadah solah dia, maka yang lain-lain tu dia akan jadi masalah yang begitu banyak. Sebab itu kan, bila tuan-tuan ada anak-anak kan, kalau tuan-tuan nak bercakap dengan anak-anak tuan-tuan ataupun saudara mara tuan-tuan, ketika mana dia ni memanglah orang yang meninggalkan ibadah solat, dan tuan-tuan tegur mereka dalam keadaan ibadah solat tu dia tak buat lagi, dia ibarat macam curah air dekat atas daun keladi je lah, dia tak datangkan apa-apa kesan. Tapi kalau dia menunaikan ibadah solat dan tuan-tuan memberikan teguran dan nasihat kepada dia, teguran dan nasihat itu dia akan masuk ke dalam hati dia. Maka itu, hari ini cerminan ketakwaan yang Ustaz sebutkan di awal-awal tadi tu, bagaimana salafus soleh, bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW ataupun orang-orang yang soleh dan solehah ini, mereka hidup dalam suasana ketakwaan. Kan? Bila kita menilai dan kita melihat suasana itu, barulah kita akan dapat kesan bahawa dalam diri kita ni kita kena ada nilai-nilai ketakwaan tersebut. Nak dapat nilai tu kat mana? Tuan-tuan tak boleh cari nilai tu dekat pasar malam ke atau tak. Tuan-tuan akan dapatkan dia di tempat-tempat yang seperti ini kan, surau, masjid, majlis ilmu. Tuan-tuan berkawan dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang solehah melalui pembacaan buku-buku, kitab-kitab yang tuan-tuan baca. Daripada situ kefahaman tentang untuk dapatkan ketakwaan kita resapkan dekat dalam diri kita ini, dianya akan hadir. Di samping itu, tak lain tak bukan, kita kenalah banyak berdoa. Kerana kalau kita lihat balik pun kan, dalam sirah sebagai contoh, kita tengok kan beberapa orang sahabat-sahabat Nabi sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka ini adalah daripada kalangan orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. Bila sebut tentang musuh ni, mereka sampai pada peringkat nak bunuh lah. Tapi kita tengok ketika mereka menerima agama kan, hidayah tu masuk ke dalam diri mereka, kita nampak perubahan pada diri mereka satu persatu. Tuan-tuan dan perempuan kan, kita ni Islam dah lama, termasuk ustaz lah, lama dah kan kita Islam. Mungkin tuan-tuan akan tertanya dekat diri tuan-tuan kan, kenapa ibadah aku, hati aku, apa yang aku buat seolah-olah macam dia tak mendatangkan apa-apa kesan. Kita rasa biasa je, sama kan, tak ada apa beza. Bahkan kadang-kadang dia akan jadi lebih teruk daripada biasa. Kalau itu yang berlaku kan, tuan-tuan kena banyak muhasabah diri kan, kena cek balik diri kita satu-satu. Baik kan, ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertemuan kita ni dia singkat tak adalah taklah kerap sangat kan. Kadang-kadang sebulan ada dua kali kan. Kalau pada pertemuan yang itu Ustaz ada tinggalkan tuan-tuan dengan beberapa amalan-amalan yang dilakukan sedikit, pahalanya banyak.
Kalau yang pada hari ni Ustaz nak sentuh satu topik kan, satu topik setelah mukadimah Ustaz tentang ketakwaan tadi tu, satu topik disebut tentang hasad dengki. Dan bila mana Ustaz terbaca beberapa buah buku kan, dia menceritakan manusia yang pertama sekali kan yang melakukan hasad dengki di atas muka bumi ini ialah daripada anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan mesti dengar nama tu, Habil dan Qabil. Dia ada benda yang menarik setelah Ustaz membaca beberapa artikel cerita tentang Habil dan Qabil. Rupa-rupanya hasad dengki ni tuan-tuan, dia bukanlah baru berlaku pada zaman kita ni. Dia bermula semenjak Nabi Adam alaihi salam kan. Jadi anaknya Habil dan Qabil ni, ketika mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan dua anak Nabi Adam ini persembahkan korban yang paling, maknanya sembahkan korban. Kedua-dua ni kena sembahkan korban. Habil dia sembahkan, bila dia dengar perintah itu daripada Allah, maka dia buat sungguh-sungguh. Dia buat sungguh-sungguh dengan dia mencari korban yang paling terbaik. Lalu dia ambil binatang ternakan yang paling terbaik, dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Beza dengan Qabil. Qabil bila dia mendengar arahan itu daripada Allah, dia buat sambil lewa. Dia ambil tanam-tanaman itu lalu disembahkan kepada Allah. Allah Ta'ala perintahkan api, lalu api itu menyambar salah satu di antara korban, yang mana api itu sambar, yang itulah korban yang diterima oleh Allah. Korban mana yang diterima? Korban Habil kan, sebab dia sembahkan ibadah korban itu dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, menampakkan ketakwaan dia ketika dia mendengar arahan ataupun perintah daripada Allah. Tuan-tuan dengar laungan azan tadi kan? Tuan-tuan dengar laungan azan dan tuan-tuan sampai ke surau ni. Ada yang sampai ke surau ni dalam keadaan yang bermacam-macam lah kan. Ada yang datang kerana terpaksa, ada yang datang kerana ada tugas, ada yang datang memang kerana ikhlas, kerana dia memahami tanggungjawab dia sebagai Muslim, maka dia kena tunaikan ibadah salat secara berjemaah. Ada yang datang sambil lewa kan, tak datang pun tak apa, datang pun tak apa. Ada yang mikir begitu. Ada juga yang memikirkan kalau duduk rumah tak ada buat apa-apa, baik datang ke surau. Semua tu dia tergantung pada apa? Hati lah. Bagaimana tuan-tuan memahami arahan Allah Azza wa Jalla. Habil dan Qabil ni, jika kita perhatikan balik, yang Habil ini disembahkan satu persembahan kepada Allah dengan cara yang paling terbaik. Dia ambil binatang ternakan yang paling sempurna, yang paling cantik, dia buat sungguh-sungguh, ini dia nak sembahkan kepada Allah, kerana itu arahan daripada Allah. Kalau kita tengok setelah peristiwa itu kan, ketika mana Allah Ta'ala menyambar api yang diperintahkan itu, menyambar korban Habil, maka apa yang berlaku? Pergaduhan. Habil dia tak puas hati dengan Habil kan. Dia kata kerana kau Habil kan, pertama kerana sembahan korban kau Allah Ta'ala terima, pertama aku tak puas hati. Yang kedua kerana kau dapat berkahwin dengan saudara perempuan yang lebih cantik dibandingkan dengan aku, jadi aku tak puas hati dengan kau. Apa yang berlaku? Iblis laknatullah alaih kan, dia meracuni kan, dia meracuni lah senang kata tak, dia meracuni kepada Habil ni tadi, kepada Qabil ni untuk bunuh Habil. Tuan-tuan tengok Habil ketika mana dia berdepan dengan Qabil, Qabil kata aku nak bunuh kau. Habil jawab apa? Orang soleh, apa jawapan dia? Dia bagi jawapan, kalau itu yang kau, apa yang kau nak lakukan ni, segalanya aku serahkan kepada Allah. Jawapan orang baik kan. Tuan-tuan kalau dia timpa musibah, apa saja tuan-tuan buat, berjaya usaha tuan-tuan, tak kira apa-apa, berjaya ataupun tak berjaya, maka tuan-tuan kena jawab apa? Alhamdulillah. Itu tanda orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita nak kenal kan, kita nak latih diri kita ini. Dibunuhnya
Habil, maka apa yang berlaku? Maka ketika itu mulalah dia datang penyesalan pada Qabil tadi, menyesal sungguh dia kata, kenapa lah kan pergi bunuh Habil tadi. Jika tuan-tuan tengok, makhluk yang mula-mula sekali yang dengki tadi Nabi Adam, ini yang berada kat atas muka bumi ni lah. Kalau kita kembali awal lagi, kita tengok siapa dia makhluk yang mula-mula sekali sifat dengki, sombong dan takabur ni timbul? Iblis. Ketika Allah perintahkan supaya sujud kepada Adam alaihi salam, Iblis dia ingkar, aba wastakbara wa kana minal kafirin, kan? Iblis dia tak nak, dia sombong, dia kata aku lebih mulia ciptaannya daripada Adam. Perkataan aku lebih itu, aku yang lebih itu tuan-tuan, itu menunjukkan kesombongan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bercakap dengan seorang, kan, tuan-tuan perasan tak benda tu? Bila tuan-tuan bercakap dengan seseorang, kan, tuan-tuan akan cakap aku lebih, kan, aku lebih lama lagi bekerja daripada dia. Jadi tak ada sebab aku nak terima pendapat dia. Aku lebih besar pangkat aku daripada dia. Aku lebih kaya, aku lebih lama hidup di atas muka bumi ini. Jadi aku tak nak terima pendapat dia. Kalau nak ikutkan Nabi Adam dengan Iblis, Iblis lebih awal Allah Ta'ala ciptakan, barulah Nabi Adam AS. Siapa lebih tua umurnya? Iblis, kan? Iblis. Percakapan-percakapan yang begitu sebenarnya dia membawa kepada apa? Kepada kesombongan, sombong, ego, takabur kepada diri seseorang. Tak kira lah tuan-tuan di mana sekalipun, besar pangkat, besar gaji, kaya, pendidikan tinggi, tuan-tuan lebih cantik, tuan-tuan lebih segalanya, tapi tuan-tuan kena tidak menggunakan perkataan aku lebih baik daripada dia. Tak. Tuan-tuan yang gunakan perkataan tersebut, kerana itu adalah perkataan yang Iblis ucapkan ketika Allah menghendaki supaya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kan? Tuan-tuan tengok dalam Quran, Ustaz datangkan bukti, kan, ketika mana Allah Azza wa Jalla sebut kepada macam ni, qala ya wa iz qulna lil malaikati isjudu wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau kita tengok pada perenggan yang atas kali itu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Taala dia dah berbicara dah. Allah Taala dia dah, ke mana pada perenggan yang atas tu Allah dah cerita dah kepada malaikat bahawa dia nak ciptakan Adam. Malaikat tak setuju, kan? Malaikat kata buat apa nak cerita satu makhluk yang akan menumpahkan darah, sedangkan kami nusabbih wa nuqaddisu lak, kami memuji engkau dan kami mensucikan engkau. Kemudian pada kita tengok pada rangkap-rangkap yang berikutnya, Allah Ta'ala datangkan bukti. Allah Ta'ala bawa datang barang-barang. Allah Ta'ala tanya kat malaikat, kau sebutkan nama barang-barang ini. Malaikat tak boleh sebut. Lalu Nabi Adam menerangkan kepada malaikat tentang barang-barang tersebut. Akhirnya malaikat surrender. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, qalu subhanaka la, maha suci engkau, kan, kami ni tidak ada apa-apa ilmu, melainkan semua tu datang daripada engkau. Dan ketika perenggan yang atas tu selesai berbicara antara Allah, malaikat, Nabi Adam, dia ada watak yang berikutnya. Watak yang berikutnya ialah Iblis. Bila Iblis ni masuk pada perenggan yang berikutnya, kan, Allah Ta'ala minta Iblis, malaikat sujud kepada Adam, tapi Iblis tak nak. Dekat situ kita nampak keegoan dan kesombongan Iblis ini. Lalu Iblis satu makhluk yang Allah Ta'ala berikan tangguh, kan, berikan tangguh sampai satu masa nanti ianya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan tengok kisah Habil, kan, kisah Qabil, kisah Iblis tadi. Bagaimana watak-watak, kan, Iblis, Habil dan Qabil ni. Qabil ni kita boleh katakan dia ni sombong lah, kan, dia memang tak boleh terima hakikat dan keadaan lah. Satu, kerana dia melakukan ibadah sembahyang tu dengan tak sungguh-sungguh.
Kemudian dia tak boleh terima hakikat kenapa dia kena kahwin dengan saudara perempuan dia yang tak cantik. Sedangkan Habil ni pula ibadah dia diterima oleh Allah, dia boleh berkahwin dengan perempuan yang cantik. Lalu Habil ni dia bunuh. Kita tengok pada watak-watak tersebut, kita faham bahawa Allah Ta'ala dia menjadikan manusia ni, dan kita nak sampai kepada darajat ketakwaan itu, kita kena lakukan semua perkara apa yang Allah Ta'ala perintahkan dengan bersungguh-sungguh dan dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Maka daripada situlah kita akan dapat tahu bahawa kedudukan hati kita ini, kita berada pada tempat yang dekat mana. Tuan-tuan jangan jadi macam barat, macam falsafah Yunani tu kan, Aristotle tu. Macam mereka, dia mengatakan, macam sebahagian kita tengok, macam falsafah Aristotle tu kan, dia kata manusia ni kalau dia tu dilahirkan jahat, maka dia akan jahat sampai bila-bila. Dan dia kata manusia ni pula kalau dia baik kan, maka dia akan baiklah sampai bila-bila. Boleh terima? Boleh? Ke tak tahu? Tak tahu Ustaz. Saya terima pun tak terima pun tak tahu. Maka kita tolaklah kan. Sebab tu Imam Al-Ghazali kan, antara bila ketika mana dia karangkan kitab Ihya Ulumuddin tu, itu pun antara sebab-sebab lah kan, yang dia menolak pendapat daripada falsafah Yunani ni. Mereka bukanlah bodoh. Orang barat ni dia bukan bodoh. Aristotle, Sokrat ni kan, bukanlah mereka ni orang yang tak cerdik. Dia orang yang cerdik, tapi kecerdikan itu tak dipandu dengan hidayah. Sama juga bila tuan-tuan tengok orang yang bukan Islam sekarang ni, orang kafir sekarang ni kan, tuan-tuan tengok dia sembah patung-patung yang ada gajah, yang ada kaki semua tu kan. Dia makan, dia minum sama macam kita. Takkan tuan-tuan nak kata dia tu orang yang tak cerdik, sedangkan dia mempunyai akal sama je dengan kita. Otak dia dengan otak kita sama fungsi. Cuma bezanya kita ini dipandu oleh hidayah, kita dipandu oleh agama. Maka menyebabkan kita terselamat diri kita ini daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian bila tuan-tuan tengok kan cerita tentang watak yang pada perenggan dalam surah Al-Baqarah ini, bila dah selesai, iblis pun dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Dan bila Allah sebut pada peringkat yang berikutnya, tuan-tuan tengok dengkinya iblis ni. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kuna minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah Taala kata kepada Nabi Adam wa zaujah, dan isterinya, tinggallah engkau dekat dalam syurga ini. Wa kula ragadan min haitsu syi'tum, makan dan minumlah apa yang kau nak makan. Wa la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat dengan pohon ini. Iblis yang sombong tadi tu, yang tak nak sujud tadi tu, takkanlah dia tak buat apa-apa setelah dia melihat Adam dan Hawa dia duduk dekat dalam syurga. Maka iblis dia memainkan peranan dia untuk bagaimana untuk merosakkan Adam dan Hawa. Kerana Allah Ta'ala dah pesan lah dekat Nabi Adam dan Hawa ni jangan dekat kan, wala taqraba hazihi, jelas Allah dah pesan jelas jangan dekat dengan pohon ini. Ni kalau tuan-tuan tanya kan dengan orang yang tak datang, yang solat dekat rumah dengan yang solat kat sini, cuba tuan-tuan tanya dengan yang solat kat rumah tu kan, tuan-tuan tanya dia mana lagi banyak pahala, solat kat rumah ke solat kat sini? Dia pun tahu kan, solat kat rumah tu pahalanya sikit, solat kat sini pahalanya banyak. Tapi kenapa dia solat kat rumah? Tuan-tuan tanya dengan perempuan-perempuan yang buka aurat, yang buka tudung semua tu, tuan-tuan tanya dia tahu tak buka aurat ni hukum haram? Dia tahu. Mustahil dia tak tahu. Dia tahu, tapi kenapa dia buat? Kan? Kenapa dia buat? Allah Ta'ala pesan Nabi Adam jangan dekat dengan pokok ini. Wala taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekat dengan pokok ni, maka kau akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Nabi Adam dan Hawa dekat tak?
Dekat. Sebab apa dia dekat? Iblis. Maka iblis digunakan peranan dia, kan, dia rosakkan, digunakan peranan dia untuk Adam dan Hawa ni dekat kepada pohon tersebut. Lalu bila dah dekat, maka Nabi Adam dan Hawa termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim, maka dia mendapatlah hukuman daripada Allah, terkeluar daripada syurga. Dan dia tak ambil ke situ cerita tu. Dan ketika mana Adam dan Hawa keluar daripada syurga, Nabi Adam ini ketika dia jatuh di atas muka bumi ni, dia antara makhluk yang pertama yang diciptakan Allah. Tak ada orang lain, tak ada tempat nak rujuk. Tuan-tuan kalau buat dosa, kan, tuan-tuan kalau tuan-tuan ada masalah, kan, kita ada ramai tempat rujuk. Boleh tanya Tok Imam, tanya Ustaz, pejabat agama, balai polis, kita boleh jumpa dengan ramai orang. Nabi Adam nak jumpa siapa? Kan? Dan Nabi Adam berdoa kepada Allah, kan, tanya, kan, macam mana? Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Minta kepada Allah, kan, bagaimana cara untuk mohon, kan, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Maka Allah Ta'ala jumpakan Nabi Adam dengan perkataan tersebut. Rabbana zalamna anfusana, yang biasa tuan-tuan baca tu, kan, kalimah tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami melakukan kezaliman pada diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, maka termasuklah kami dalam kalangan orang-orang yang rugi. Uslub daripada cerita awal tadi tu, kan, Nabi Adam, malaikat, kemudian datangnya iblis, kemudian Nabi Adam, datangnya satu lagi watak yang baru, Hawa, kan. Iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam. Kemudian apa yang berlaku? Nabi Adam dan Hawa diletakkan dekat dalam syurga. Iblis dia mainkan peranan dia, rosakkan Adam dan Hawa, terkeluar Adam dan Hawa daripada syurga. Kita tengok uslub yang berikutnya. Bagaimana cara untuk minta ampun kepada Allah. Allah Azza wa Jalla ajar, Rabbana, gunakan berdoa. Maknanya setelah melakukan dosa dan kesilapan tentang diri kita tadi ni, kan, maka kita perhatikan bagaimana uslub tersebut. Maka minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dapati bahawa Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Begitulah tuan-tuan, dia putaran kehidupan tu, dia akan berlaku begitu. Dia akan berputar je. Takkan ada orang yang dia takkan buat dosa sampai bila-bila. Imam Ibn Rajab Al-Hambali diletakkan kitab Amalan Setahun, muka surat yang awal-awal tu, kan, dia sebut, kalau nak Allah Ta'ala jadikan makhluk di atas muka bumi ini, dan semua makhluk yang hidup ini tak melakukan dosa, maka makhluk itu akan dimatikan, akan dihidupkan dengan makhluk yang baru. Maka makhluk yang baru ni hidup, dia akan buat dosa, dia ampun. Dia buat dosa, dia minta ampun. Maka yang itu Allah Ta'ala lebih cintai dan sukai. Maknanya apa? Kita ni hamba. Kita ini hamba. Ketika kita melakukan dosa, kita sedar, kan, kita ada Tuan, kita ada Allah Azza wa Jalla yang Esa. Maka kita minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh. Mungkin esok kita buat lagi dosa, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Maka begitulah. Habis dah masa? Belum? Dah dengar bunyi tadi? Belum lagi? 4 minit lagi? Tuan-tuan nak sambung ke macam mana ni? Terus lagi Terus lagi okay, kita ambil satu ayat lagi, kan? Satu ayat lagi. Kita ambil peristiwa yang berikutnya. Tuan-tuan tengok peristiwa yang berikutnya. Allah Azza wa Jalla saat Nabi Adam nak turun, diturunkan daripada tu, apa dah sebut, qulna bitu minha jami'a, kan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma wa qulna bitu ba'dukum li ba'din walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini turun, kan, Nabi Adam turun dan kau, sebahagian daripada kamu ni akan bermusuh-musuhan di antara satu dengan lain. Bila Allah sebut begini, manusia, Adam akan turun dan akan membiak di atas muka bumi ini, dan sesama mereka ni
Aduun akan bermusuh-musuhan di antara satu dengan lain. Yang tuan-tuan tengok pada ini kan, akan bermusuh-musuhan antara satu dengan lain. Maka yalah kan, kalau contoh macam ni kan tuan-tuan, kalau dalam satu organisasi tu kan, satu organisasi tu kan, dia ada YDP kan, dia ada pengurusi dia ada AJK dia kan. Kalau perangai semua sama tak, maka dia tak best lah. Ataupun dalam sebuah keluarga kan, dalam sebuah keluarga dia nampak sama je semua, maka tentulah mestilah anak-anak ni dia akan berbeza-beza tak, watak dan perangai dia. Kenapa? Kerana untuk menceriakan suasana keluarga tersebut. Samalah macam bumi ni, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pertengahan, ada yang munafik, ada yang zalim. Kesemua ini kita kena terima. Kerana kita manusia, kita adalah makhluk sosial yang kita kena menerima apa yang ada di sekitar kita. Setelah kita menerima apa yang Allah Ta'ala ciptakan sekitar kita ini, maka pandailah kita untuk menguruskan apa-apa yang ada dekat depan kita ini, supaya kita tak terjebak ataupun terlibat dengan dosa-dosa yang besar. Dan sekiranya terlibat, cepat-cepatlah bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang Ustaz bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi. Mudah-mudahan sedikit ringkas masa pertemuan kita ini adalah manfaat yang banyaknya, walaupun sekejap. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi